الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada malam ni diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita dapat mengerjakan solat maghrib secara berjemaah dan insya-Allah solat isyak secara berjemaah, dan kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ni, iaitu kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Allah. Ada muka surat masih yang dua. Bismillah. Muka surat 488, masih lagi dalam bab halal dan haram kehidupan umum muslim. Malam ni kita akan melihat tajuk menjadi orang tengah, iaitu broker, hukumnya halal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun pekerjaan sebagai orang tengah atau broker di luar monopoli, ianya tidak menjadi kesalahan kerana dia bertindak membantu pembeli dan penjual untuk menjalankan jual belinya. Kadang-kadang dengan adanya orang tengah akan memudahkan lagi proses jual beli yang bakal dilakukan antara keduanya, yang sudah tentu akan menimbulkan manfaat kepada masyarakat. Broker, kadang orang ada rumah, kemudian untuk dia nak sewakan, susah-susah dia cari orang buat iklan dan pelbagai, dia serah saja pada broker yang tukang cari siapa penyewanya. Maknanya dengan orang tengah sekian harga,
maka orang tengah pun buka harganya tersendiri, itu terpulang pada dia. Itu boleh. Pada masa ini pekerjaan sebagai orang tengah ini sangat penting dalam pengurusan dunia perniagaan, baik dari segi importnya maupun ekspor. Pemborong pula sangat memerlukan orang tengah yang berperanan untuk mengatur kontrak jual beli antara si pembeli dan juga si penjual. Mana boleh melalui orang tengah dalam jual beli. Kadang-kadang kita biasa dengar kos pengurusan, kan? Kos pengurusan apabila sesuatu perkara itu nak kita dapatkan khidmat daripada dia. Itu benda biasalah dalam jual beli. Tujuan dia untuk mempermudahkan antara penjual dengan pembeli. Dalam konteks ini tidaklah menjadi kesalahan bagi orang tengah untuk mengambil bayaran biasa yang sememangnya sudah ditentukan atau menerima komisen beberapa peratus sebagai kadar keuntungan buatnya sebagaimana perjanjian yang dilakukan. Tak ada masalah. Orang suruh kita jual, contohnya jual kereta, dia pun malas sudah untuk iklannya. Dia kata kau jual kereta ni, harganya 80.000, jika terbeli 5% untukmu. Kan? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Imam Al-Bukhari menyatakan di dalam sahihnya, sesungguhnya Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim dan Al-Hasan membenarkan orang tengah mengambil upah dari kerjanya itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula berkata, tidak menjadi kesalahan sekiranya si penjual mengatakan kepada orang tengah, jualkanlah pakaian ini dengan harga tertentu, dan jika dijual lebih dari harga ditetapkan, maka selebihnya adalah buatmu. Dia bagi, kiranya dia bagi kalau kita ni orang tengah, penjual dengan kita ada harga tertentu. Contohnya apa dia? Jual tanah lah. Dia kata 1 ekar harga 100.000 1 ekar. Itu harga penjual dengan kita orang tengah. Bagaimana kalau kita sebagai orang tengah, kita menjual lebih daripada itu? Contohnya kita jual 120.000. Kita dengan penjual asal tadi, dia kata harga untukmu 100, kau jual lah. Makna kita jual 120.000. Bolehkah? Boleh. Kita sudah menjadi orang tengah dan kita up sikit harga pun tak ada masalah. Ibnu Sirin pula menyatakan, jika si penjual berkata, jualkanlah barang ini dengan harga sekian, dan jika dijual lebih dari harga itu, maka selebihnya adalah buatmu. Itu harga kamu lah. Ataupun dia berkata, mana yang lebih dari harga tersebut, maka kita kongsi bersama. Semua tindakan sedemikian dibenarkan oleh Islam. Maknanya telah masalah lah. Dan kita melihat kebanyakannya pada hari ini pun inilah diguna pun. Ada orang tengah kan, dengan harga-harganya tertentu. Itu biasa. Nabi SAW bersabda, al-muslimuna 'inda syurutihim, orang-orang Islam itu mestilah berpegang kepada perjanjiannya. Riwayat Al-Bukhari, Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Biasanya orang jual beli ni dia ada hitam putih. Kalaupun dia orang tengah, sebagai orang tengah, dia kena ada hitam putih, terutamanya dari segi sudut perjanjian pembelian, harga yang jelas, itu kena ada. Hatta barang apapun sekalipun, tanah ke, rumah ke, apa lagi, apa-apalah kan,
Jadi mana di sana ada perjanjian dan kita terikat dengan perjanjian dan dia ada syarat-syaratnya, maka kita sebagai orang Muslim berpegang kepada syarat tersebut. Tadi sedap dia sebut kan, okey, kau jual lah kereta aku ni harga 80,000, kau ikutlah kau mau up berapa, okey. Tiba-tiba terjual kereta dia dengan harga 90,000. Lalu penjual asal tadi dia tahu 90,000, dia kata dia ambil lagi 5,000. Kenapa pula? Kau terjual 90,000, maka up lagi harga kau 85,000. Sedangkan perjanjian asal kau bagi harga 80,000. Itu tak boleh lah. Maknanya biar clear. Kita sebagai orang tengah dengan penjual biar clear segi sudut harga. Begitu juga kalau orang nak sewakan rumah kita dan sebagainya. Haram mempengaruhi dan mengelirukan dalam perniagaan selain dari campur tangan yang berupa hasutan dalam perniagaan yang diharamkan. Nabi SAW juga mencegah daripada melakukan najasi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa dia najasi? Najasi ini ialah menaikkan harga barang lebih daripada harga yang sebenar, sedangkan orang yang menaikkan harga itu tidak berhasrat untuk membeli, cuma dilakukan sedemikian supaya orang lain mahu menerima harga itu. Dia main harga. Tapi dia main harga bukan kerana dia nak harga tu orang beli, tak. Tetapi dia nak naikkan harga itu supaya orang sekelilingnya menerima harga tu. Hal ini kerap berlaku untuk menipu orang supaya membelinya. Ini permainan harga. Sekarang macam isu naik harga kan? Naik harga barang. Saya pun tidak mengikuti isu ni secara detail. Dengar-dengar cerita begitulah. Macam pakat naik barang belakang ni. Dia kalau sudah naik, mau turun tu memang susah. Kalau sudah naik, mau turun tu memang susah. Begitulah kalau minyak kalau sudah naik, mau turun tu, oh ya Allah. Kalau kata janji pilihan raya, anda boleh pakai. Anda boleh pakai. Jadi maknanya apa dia? Ini keadaan-keadaan yang bila kita melihat apa di sebalik yang berlaku. Kenapa minyak, kenapa harga barangan boleh naik dan sebagainya. Wallahu alam, itu saya pun tak baca dan ambil orang kata maklumat secara terperinci berkaitan dengan isu terkini berkaitan dengan harga barangan naik ni. Cuma disebut sebagai najasi ini, iaitu satu perangai, satu sifat yang mana dia menaikkan harga daripada harga yang sebenar. Contohnya kalau harga gula 1 kilogram bersamaan dengan RM2,5 contohlah, dia kasih naik harga tu kepada RM3, bukan ada apa pun, tapi dia sengaja kasih naik RM3 supaya orang menerima secara paksa harga tu. Orang menerima secara paksa harga itu. Orang sudah marah ni. Orang naik sampai RM3 gula, pop marah. Tapi dia buat ndak je. Pop naik je, kasih biar je. Betul. Lama kelamaan ia boleh diterima pakai. Begitu. Ini perangai ini disebut sebagai perangai najasi. Untuk menjadikan muamalah dalam jual beli itu jauh dari bentuk penipuan dalam perniagaan atau pengeliruan dalam harga, maka Nabi SAW melarang peniaga untuk menyekat barang dagangan itu di tengah jalan
sebelum tiba di pasar. Riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maknanya bila ada orang nak berjual di pasar, ada pihak tahan di tengah jalan, jangan kau jual, dia bilang. Kau bagi je sama kami yang jual, dia kata. Sebab di sana dia tujuan dia untuk mainkan harga. Mainkan harga. Harga yang di luar pada harga market. Maknanya ini perangai satu perangai yang tidak dibenarkan. Bahkan peniaga-peniaga dia bebas untuk berniaga barang-barang dia. Cara ini akan mempengaruhi jalan perniagaan yang sebenar, di mana harganya yang betul dapat ditentukan menurut demand and supply, keperluan pasar. Ini berkemungkinan dia tidak mengetahui hakikat harga pasaran yang sebenar. Sebab itu Nabi SAW telah mensyaratkan khiyar, yaitu pilihan untuk meneruskan pembelian itu setelah barang dagangan itu sampai di pasar contohnya. Jadi tuan-tuan, bila kita sebagai dalam jual beli ini, maka pembeli ada hak, iaitu khiyar. Khiyar ini pilihan. Dan penjual tidak boleh paksa. Penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barangnya. Kenapa? Sebab pembeli ada hak, iaitu haknya khiyar. Khiyar ini pilihan. Dia nak beli, dia tak nak beli pun sudah. Saya pernah mendengar, wallahu a'lam, dia kata ada satu lorong di mana? Di KL. Kita bila pergi ke lorong tu, dia kata, kau sang beli belah ni. Dia kata kalau kau sudah pegang kasut tu, contoh aku beli kasut kan, kau kasut, dia kata, kau tanya-tanya, lepas tu kau tak jadi beli, siap kau lepas tu, dia bilang. Bagaimana? Chinatown. Dan ada di KL. Kalau kau sudah pegang apa semua, kalau kau nak beli, siap kau lepas tu. Jenis perniagaan ini adalah jenis perniagaan yang tidak dibolehkan. Kenapa? Dia telah menafikan hak pembeli. Yang sepatutnya pembeli ada hak, nak beli boleh, tak nak beli boleh. Tapi seolah-olah bila kau tengok pegang apa semua tak jadi beli, menjadi ancaman pada dia pula. Ini tak boleh. Tapi berlaku, ini ada berlaku. Dan kita sebagai peniaga, khususnya orang-orang Islam pun sama. Bila disebut kita ni sebagai peniaga, maka kena jaga kita cara berniaga tu biar ikut agama kita. Tu kadang-kadang, ialah kan orang ada, kita tengok ilmu strategi orang bagaimana nak berniaga. Kadang-kadang adalah kan, kita lah sendirilah kadang-kadang niat tu bukan nak membeli pun. Tapi bila sampai ke tempat tu, kedai tu, kita pegang barangnya apa semua, bukan nak beli pun, tengok saja. Tapi punya pandai servis tukang jual tu melayan kita dengan bahasanya, dengan sopan santunnya, cair bagi kita. Yang tadi tiada niat untuk membeli, terbeli bah. Itu strategi dia kan. Maknanya servis dia tak apa, sebab jujurnya dia. Dan bagaimana strategi dia dalam, orang kata servis, melayan customer. Tuan-tuan, percayalah, kita kalau berniaga, dan di antara sifat orang-orang yang jujur dalam berniaga ni, cara dia berjual beli tu, cara dia menjual barang. Jujur tu maknanya barangnya pun memang baik. Dia sendiri jujur dia memberikan. Dan orang kata kalau orang tak beli pun tak ada masalah bagi dia. Sebab kenapa? Dia bilang rezeki dari Allah. Dia cuma menyampaikan apa yang ada pada barangnya.
Tuan-tuan percayalah tuan-tuan, orang jujur begini ni, kalau kita balik ke rumah, kita akan teringat. Ya kan barang dia begini, macam okey juga. Okay. Tidak patah balik, tunggu besok-besok. Kita akan ingat tu. Sebab kenapa? Cara berniaga tu. Itulah sifat-sifat tertentu tu. Kadang-kadang bab servis customer dan sebagainya. Kita dalam Islam sepatutnya memang itulah gaya Islam. Tapi siapa yang mengamalkan? Kan? Siapa yang mengamalkan? Orang bukan Islam yang berniaga lebih ke depan berbanding kita. Itu boleh dapat untung pada orang. Tak mustahil lah. Sebab sifat yang ada sepatutnya pada penjual Islam ni, sepatutnya pada dia, sifat itu ada pada orang lain. Begitu. Itulah istilah apa sekarang ni, customer service kan. Customer service ni tuan, kalau tidak dijaga, kita kalau masuk kedai orang, kita akan tengok dia punya penjual. Kalau muka manis, layan kita apa semua. Tapi kalau kita masuk kedai, layan kita pun macam tak mau layan. Lepas tu pula bercerita pun macam mau nak mau saja. Biar barangmu baik, orang akan keluar. Gitu. Macam tu jugalah apa-apa pun perniagaan kan. Siapa menipu kami bukan dari golongan kami. Siapa menipu kami bukan dari golongan kami. Siapa menipu bukan dari golongan kami ini. Ini dua kali kami. Siapa menipu kami bukan daripada golongan kami. Ataupun dia ada koma. Siapa menipu kami bukan dari golongan kami. Begitu. Ini bila sambung begini, kami itu dua kali. Nak tahulah siapa pakar bahasa kan. Macam nak ngam tu kami dua kali. Allah alam lah, saya bukan pakar bahasa. Islam mengharamkan segala macam penipuan, biar apa jua keadaan sekalipun, dalam menjalankan jual beli dan seluruh muamalat di antara manusia. Setiap orang Islam dituntut berlaku jujur dalam semua hal ehwalnya, dan nasihat dalam perkara agama itu adalah lebih berharga dari segala macam duniawi itu. Nabi SAW bersabda, al-bayya'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa inna sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Yang bermaksud si penjual dan si pembeli diberikan pilihan, iaitu dalam meneruskan hal jual belinya selama mereka belum berpisah. Jual beli antara penjual dengan pembeli. Selagi mana diorang berurusan, mana teruskan. Masih ada pilihan. Kalau penjual dia terus menerangkan barangnya, pembeli ada pilihan sama ada nak beli ataupun tidak. Sekiranya mereka bersifat jujur dan menerangkan ciri dagangannya, akan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perniagaan kedua mereka. Masya Allah. Yang penjual jujur, apa yang dia jual dia terang satu-satu. Ni barang ni begini, ni barang ni begini. Dia terang tu jujur. Yang benar. Jangan dia terang berbelit-belit, cantik bahasa tapi tidak betul pun. Itu tidak jujur lah. Mananya yang jujur, penjual tu dia terangkan barang tu secara jujur. Tetapi sekiranya mereka berbohong dan menyembunyikan ciri dagangannya, maka terhapus keberkatan jual beli di antara kedua mereka. Riwayat Al-Bukhari. Masya Allah tuan-tuan. Ini puncak keberkatan dalam berniaga.
Tuan-tuan, punca keberkatan di dalam berniaga. Apapun perniagaan kita, kita kena jujur. Ini pengalaman sendirilah, cerita sikit tuan-tuan. Kita pergi tamu, kita beli apa? Beli jagung. Jagung manis. Jagung manis yang sudah dibuka kulitnya. Lalu dimasukkan di dalam plastik. Dimasukkan dalam plastik. Kita pun belilah, nampak cantik kan. Dia kata, bos jagung manis ni. Kita pun belilah. Sampai di rumah, bila buka, Masya Allah, di sebelahnya cantik, di sebelahnya tidak cantik. Orang bilang tercabut-cabut sudah dia punya apa tu, butir-butir itu kan. Tapi dia susun tuan-tuan, yang tidak cantik kasih tidak cantik begitu supaya tidak kenampakan. Tidak nampak. Tapi bila kita nampak begitu-gitu, nampak cantik. Ui, bagus ni semua. Tapi bila dibuka, ya Allah, Ali tidak jujur. Kalau tidak jujur, macam mana nak dapat berkat? Mana Nabi sebut tidak, kata berlaku ketidakjujuran dalam jual beli itu, maka tiada keberkatan. Tiada keberkatan. Begitulah kita nak jual barang, contohnya nak jual kereta, kasih tahu kereta kita ni sekian. Nak jual apa benda sekalipun, kasih tahu ni sekian. Begitu. Biar jujur, sebab bukan hanya keuntungan semata-mata, tapi keberkatanmu. Keberkatan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin yabi'u bay'an illa baina ma fihi wa la yahillu liman ya'lamu dhalika illa bayyanahu. Tidaklah boleh seorang menjalankan jual belinya melainkan dia menerangkan ciri dagangannya, dan tidak boleh seseorang yang mengetahuinya melainkan dia menjelaskannya. Barang tu kita kena cerita. Sekarang ni bila orang jual satu, dia sebut sebagai spek. Spek satu barang. Sekarang ni pun siapa nak beli telefon, nak beli kereta, nak beli rumah, mesti dia sebut spek-spek dia tu. Begitu. Kena jelaskan. Kalau kita beli barang di Shopee pun, dia kena beritahu juga tu speknya. Kadang-kadang gambar tu kan, gambar, macam cantik, apa-apa semua. Sekali dengan telefon kita nampak, sekali dengan telefon harga begini. Sekali dia punya spek di bawah, tidak termasuk telefon, dia bilang. Kan? Itu jelas lah, maknanya spek tu jelas. Kena cerita. Ada juga orang, kadang-kadang digambar cantik. Nak cantik, menawan. Sekali sampai, orang bilang apa dia? Indah khabar dari rupa. Betul gitu? Ataupun indah rupa dari khabar. Terbalik kan? Jadi maknanya kena terang. Bila tidak kita menerangkan sifat-sifat apa yang kita nak jual itu, maka apa? Nabi sebut la yahillu li ahadin. Maka tidak sepatutnya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke sebuah kedai seorang lelaki yang menjual makanan biji-bijian. Ini cerita ni, Nabi jalan, dia pergi tempat seorang lelaki ini yang memang jual biji-bijian. Lantas menarik perhatian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok, Rasulullah tertarik. Lalu diselupkan tangannya pada makanan itu, dan didapati padanya ada air yang membasahi makanan itu. Biji-bijian kalau kita macam contohnya lah kacang lah, kan kacang. Bila sebut kacang apa dia? Iyalah, kau kasih masuk tanganmu memang kering lah kan? Memanglah, okey lah. Kacang ke apa ke, memang sifat ni memang orang bilang kering bila jual. Tapi Nabi ni kata dia seluk tangan. Dia seluk tangan dia pada biji-bijian tersebut. Dia kata ada air. Di bawah tu berair. Di bawah tu berair. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya,
apakah ini wahai tuan punya makanan? Rasulullah tanya. Maka tuan punya kedai itu menjawab, oh ya, dia kata, makanan ini ada yang basah kerana dibasahi hujan tadi, dia kata. Apa Nabi sebut? Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, kenapa engkau tidak meletakkan makanan yang basah itu di atas supaya dilihat oleh orang membeli? Dia kata, kalau kau tahu tu basah, kau letaklah atas supaya orang tahu. Kan sifat biji-bijian ini kita kalau beli mesti kering. Nanti siuk-siuk kita, kau termasuk yang basah sekali. Bila ditimbang, timbang pun naik juga 1 kilo. Kan? Rasulullah kata, kenapa kau nak kasih naik atas yang kering ni? Kasih biarkan dia basah di bawah. Orang tak nampak. Apa Nabi sebut, tuan-tuan? Nabi sebut, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kita, dia bukanlah dari golongan kita. Riwayat Muslim. Maknanya, kau ada niat untuk menipu, Nabi sebut, kau berniaga niat untuk menipu, falaysa minna. Kau bukan daripada kalangan kami. Oi, dahsyat tu tuan-tuan. Dahsyat tu. Makna berniaga, kau bohong dalam berniaga, anda jujur dalam berniaga, Nabi sebut falaysa minna, bukan daripada kalangan kami. Kita bila di akhirat kelak, apa kita harapkan? Syafaat Nabi. Kalau Nabi tak mengaku umat, Nabi kata bukan daripada kalangan kami, kita nak apa lagi? Ini merupakan penegasan satu perkara yang besar dalam perkara-perkara kita berniaga ni. Itu baru nampak ini kan? Baru nampak ini pun Nabi sebut falaysa minna. Ini baru bisnes biji-bijian. Tuan-tuan bayang kalau orang yang bisnes lagi besar-besar, yang melibatkan kontrak berjuta-juta. Ini harga kontrak berapa? Harga kontrak 100.000. Harga kontrak memang dalam begitu, dalam kontrak 100.000. Tapi pada hakikatnya tidak berlaku begitu. Jawab belajar akhirat kelak macam mana ni tuan-tuan? Dalam riwayat yang lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi sebuah kedai makanan dan dilihatnya makanan itu disusun dengan rapi dan elok sekali apabila dilihat orang. Lalu diselupkan tangannya ke dalam makanan itu dan didapati di bawahnya terdapat makanan yang buruk dan tidak elok. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah makanan ini secara berasingan dan yang ini perlu berasingan. Jangan campur. Siapa yang menipu kami, dia bukanlah dari golongan kami. Menipu dalam makanan. Lebih kurang cerita jagung tadi lah. Disusunnya baik-baik apa semua. Bila kita buka, Masya Allah, rupanya tidak cantik. Ini cerita lebih kurang sama ni. Di atas diletak atas. Ini lagi dahsyat tuan-tuan. Bila kita melihat yang ada yang diviralkan, siuk-siuk dia makan ayam goreng bah. Siuk-siuk makan, keluar ulat. Giuk bah keluar. Ini berlaku. Sekali diselidik-selidik rupanya ayam yang semalam bah. Ayam semalam tu digorengnya balik. Kalau ayam semalam pun boleh tumbuh giuk. Barangkali kemarin. Bayangkan. Ya Allah. Yang makan sudah makan. Ya Allah. Kita pun kalau dalam makanan, tengah-tengah makan, kita pernah. Saya sendiri pun pernah. Siuk-siuk ya tengah makan mie Bandung. Mie Bandung bah. Hirup kuah apa semua. Kalau tengok, tertengok apa bah hitam-hitam ni kan. Anak lipas. Alah. Saya dah panggil dia punya ni. Yalah, kadang-kadang jadi macam separuh kuah lah itu, separuh lah itu kan. Kita pun kata panggil kita. Ni kita orang minta maaf cik apa-apa semua kata. Kita tukar yang baru. Tak apalah kalau kali pertama kan. Mungkin tak sengaja. Tapi bila apa isyarat dia? Mungkin soal kebersihan. Soal kebersihan. Sebab kebersihan kena jaga ni. Siapa-siapa yang bisnes makanan ni. Itu satu hal. Kita minum teh bah. Teh. Begitu juga. Minum 1-2 teguk sudah. Lepas tu timbul. Kita pun tarik.
Kalau tengok anak lipas juga. Hai nasib badan. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Ada lagi dua cerita lagi berkaitan dengan bab ini. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Ada soalan? Tiada soalan, insya-Allah kita sambung minggu depan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illal amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.